Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Nailul Autar yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Kita berpindah ke muka surat 1521 dalam bab meninggalkan Mina menuju Arafah, wukuf dan hukum-hukumnya. Baik. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim rahimallahu taala. An Muhammad bin Abi Bakr bin Auf qala sa'altu Anasan wa nahnu ghadiyani min Mina ila Arafat anil talbiyati wa kaifa kuntum tasna'una ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala kana yulabbi al-mulabbi fala yunkaru alaihi wa yukabbiru al-mukabbiru fala yunkaru alaihi. Maksudnya, dari Muhammad bin Abi Bakar bin Auf, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas yang pada waktu itu kami sedang meninggalkan Mina menuju Arafah di pagi hari. Tanya tentang apa? Tentang talbiyah. Bagaimana yang kamu lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, orang baca talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, terus saja bertalbiyah, sedang Nabi tidak melarangnya, dan baca takbir Allahu Akbar, terus saja bertakbir, sedang Nabi pun tidak juga melarangnya. Baik, hadis riwayat Muhammad, Bukhari dan Muslim. Sudah tentu masuk di sini ialah daripada Mina menuju ke Padang Arafah. Sebagaimana pada kuliah yang lepas kita bicarakan, Nabi SAW pada hari yang ke-8 Zulhijjah yang dikenali dengan hari Tauriyah, Nabi pergi ke Mina. Nabi duduk di Mina hari ke-8. Wukuf berlaku di Padang Arafah hari ke-9. Maka Nabi SAW dan para sahabat bertolaklah daripada Mina, pergilah ke Padang Arafah. Baik. Maka masa bertolak daripada Mina ke Padang Arafah itu, ada seorang kaum muslimin dan muslimat yang bernama Muhammad bin Abu Bakar bin Auf. Dia tanya, bagaimanakah Nabi SAW apabila berpagi-pagi daripada Mina menuju Arafah? Bertanya tentang talbiyah. Adakah bagaimana dengan tentang talbiyah sahabatnya Nabi? Maka kaum muslimin dan muslimat kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada di kalangan para sahabat bertalbiyah, maka Nabi tidak melarangnya. Labbaik Allahumma sampai ke ada juga di kalangan para sahabat dia tidak bertalbiyah, dia bertakbir Allahu Akbar. Jadi Nabi tak melarang. Maka di sinilah nak menunjukkan, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, bahawa talbiyah, iaitu bahawa takbir hari raya ni pada hari haji, iaitu bermula pada subuh 9 hari bulan. 10, iaitu bermula pada waktu subuh 9 hari bulan kalau tempat kita nak bertakbir.
Tempat kita mana ada talbiyah, kalian buat talbiyah pula berat pula kamu muslimat lah. Okey. Jadi itu yang sunnahnya. Tapi tempat kita takbir macam bila? Lepas maghrib hari ukur. Baik. Jadi dan kepahaman hadis ini ialah Nabi SAW bertolak pada waktu pagi ke Mina, ada para sahabat tabiyah, ada para sahabat bertakbir. Baik. Ada seterusnya. Ada bin Umar qala ghada Rasulullah SAW min Mina hina shalla subha fi sabihati yaumi Arafah hatta ata Arafata panadala binamiratan baik ataupun panadala binamirata wahya manzilatul imam alladhi yanzilu bihi bi Arafah hatta idza kana 'inda salati zuhur raha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajjizan fajama'a baina zuhur wal asr summa khataba an-nas summa raha fa waqafa ala mawqifi min Arafah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dan dari Ibnu Umar dia berkata, pagi-pagi Rasulullah SAW meninggalkan Mina sesudah solat subuh pada pagi hari Arafah, itu hari ke-9 tu. Okey. Sehingga sampai di Arafah, lalu dia singgah di satu tempat di Namirah, di tempat yang disinggahi oleh imam yang hendak ke Arafah. Sehingga apabila waktu solat zuhur telah tiba, Rasulullah SAW pergi ke Arafah di tengah hari, lalu dia menjamakkan antara zuhur dan asar. Kemudian dia khutbah di hadapan khalayak. Kemudian dia meninggalkan tempat, lalu ukuf di tempat ukufnya di Jabal Rahmah, iaitu di Arafah itu. Okey, cuba tengok ya. Iaitu adalah hadis Nabi SAW bertolak pada pagi daripada Mina pada Arafah, maka Nabi duduk di satu tempat di Namirah. Ini tak masuk waktu ukuf lagi. Waktu ukuf masuk lepas zuhur. Baik. Nabi duduk di Namirah. Di Namirah tu tempat kamu sampai imam-imam selalu semayang di situ. Baik. Sekarang ni dikenal je Namirah lah. Lepas itu apabila masuknya tergelincirnya matahari, Nabi semayang zuhur tak di Namirah? Nabi semayang zuhur tak? Tidak. Nabi tak mazhur. Maka Nabi SAW pergilah tempat ukuf di Arafah. Maka di sini disebutkan di lembah yang dipanggilkan Uranah, satu dekat itu Rasulullah SAW lalu berkhutbah. Lepas tu Rasulullah main zuhur, lalu menjamakkan dan terkasarkan asar ke dalam waktu zuhur. Baik. Cuma Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata menjadi sedikit terkeliru. Adakah Nabi SAW sembahyang dulukah atau berkhutbah dulu? Sembahyang dulu atau khutbah dulu? Maka kebanyakan ulama-ulama hadis menyatakan bahawa Nabi SAW iaitu Rasulullah berkhutbah dulu barulah sembahyang. Baik. Lepas tu Rasulullah SAW terus meninggalkan para sahabatnya, memilih di liring-liring bukit untuk Nabi duduk berzikir dan berdoa di padang Arafah tersebut. Okey. Habis ya? Qasas terjamak. Ya, kata terjamak. Iaitu Nabi SAW padang Arafah, zuhur dikasarkan, lepas tu dijamak dan dikasar terjamakkan asar dan waktu zuhur. Ini saya yang berlaku. Tapi yang duduk di Mina selama 3 hari itu, Nabi tidak menjamakkan solat dan Nabi cuma mengqasarkan saja. Walaupun ada pendapat Al-Imam Rifai, Rifai, dia mengatakan dia lebih suka buat 4 rakaat jamak-jamak. Tapi wallahu alam, kaum muslimat kalian, sunnah Nabi yang perlu diikut. Walaupun ada di sana pendapat alim ulama. Baik. Okey. Tapi tabur haji buat 4-4 ya. Itu sebabnya jelas
Sebab orang duk anggap begitu, dia main istilah dia tidak musafir. Sebab dia kata dia duduk Mekah lama dia kan, dan 40 hari duduk Mekah. Dia kata dia dalam keadaan tidak musafir. Bila di antara Mekah dengan Mina adalah Mekah dengan Arafah, dia dekat. Jadi buat apa ya kita buat qasar? Jadi itu sebabnya duk faham selama ni cuma qasar itu kerana sebab musafir saja. Sedangkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan qasar itu disebabkan 3 perkara. Yang pertama disebabkan musafir, yang kedua disebabkan peperangan. Kalau berperang boleh berqasar. Yang ketiga disebabkan haji. Bila haji boleh qasar. Baik. Cuma kalau kita bertemu pendapat, tapi Nabi SAW dia masa duduk di Mina selama 3 hari. Hari apa? 10, 11, 12 dan 13 Nabi buat qasar. Kalau kita bertemu pendapat yang bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dia buat tamam. Sayyidina Uthman dia buat tamam. Itu yang kaum muslimin dan muslimat kalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia tidak menyukainya. Dia tidak menyukainya. Bila dia tidak suka, orang tanya dia, kenapa juga kau ikut Uthman menjadi imam? Sebab Sayyidina Uthman jadi imam di Mina. Kenapa ikut kau taman sedangkan kau tak suka? Lalu kaum muslimin dan muslimat kalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu kata, iaitu menimbulkan, menjauhi daripada timbulnya fitnah. Jadi wal afdalnya, hukum ni boleh buat jamak, boleh buat tamam, tapi wal afdalnya adalah qasar. Ibnu Mas'ud suka qasar. Atas dasar itulah al-Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dia ambil pendapat inilah, pendapat yang apa nama Sayyidina Uthman itu, pendapat Ibnu Mas'ud ini. Dia kata apabila kamu sembahyang berjemaah, apabila betul bagi kamu pahala, bagi imam pahala. Dan apabila imam itu salah, maka bagi kamu pahala, dan kesalahan itu ditanggung oleh imam. Sekarang ini bukan masalah salah, masalah kailah, masalah afdal dengan tidak afdal. Itu topik perbincangan. Jadi baik. Jadi sebabnya apa hujah yang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang dia mengatakan dia sembahyang tamam? Sebab apa? Kita kena kembali semula pembahasan ni autar dulu. Sebab Sayyidina Uthman kata ada penjalan dia antara Mekah ke Madinah. Ada Mekah ke Madinah. Dan begitu kata adalah perkara biasa bagi dia. Dan dia pun ada di rumah di Mekah. Lalu dia kata dalam tajuk yang kemukakan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apabila seorang itu ada rumahnya di tempat dia nak musafir, maka tak boleh dia buat qasar, kena buat jamak. Ini pendapat siapa? Pendapat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang dikemukakan oleh al-Imam Syafi'i. Tapi di dalam hadisnya tidak begitu. Itu sebab Ibnu Mas'ud ni dia tidak menyukainya. Benar? As-sahihnya ialah bahawa kita qasar. Baik. Habis. Mesti koperasi macam nak tanya ya. Di mana? Di Mina. Ada orang kalau buat qasar tidak afdal. Hukum dia boleh tapi tidak afdal. Bukan sunnah. mana lebih aula dengan tadi sebab boleh kasar ialah menggunakan haji, musafir dan berperang. Ya. Mana dulu? Maksudnya hukum. Ya, kita tentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Pada buatan Sayyidina Uthman. Nabi dulu. Jadi kaum muslimin muslimat alal tahqiq atas jalannya betulnya ialah pendapat Ibnu Mas'ud. Pendapat Ibnu Mas'ud. Itulah kebanyakan ulama mentarjihkan.
Tapi tidaklah mensalahkan pendapat Utsman yang buat tamam itu. Tak salah, cuma bab itu bukan bendanya haram, tapi benda afdaliyah. Tapi Syekh Utsman ni ada fahaman, ada dia kata kaum muslim atas kesedapan diri dia. Kesedapan diri dia. Baik. Ustaz, tabung haji menyarankan buat tamam, jamak dan tamam. Yes. Kerana masalah air. Betul. Itu dia. Darurat, Ya. Tayamum ada? ya? Kalau masalah tayamum ada? Tak berhenti tayamum. Tak berhenti. Tak berhenti. Tak payah. Okey. Mina ni tak ada masalah kan? Mina ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma yang masalahnya adalah iaitu tentang tempat qada hajat ialah. Itu yang masalahnya. Sebab dia buat untuk 2,000 orang cuma 60 tanah saja disediakan. Itu yang habis ya. An Urwah bin Mudarris bin Aus bin Harisah bin Lamin At-Ta'i qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah hina kharaja ila salati faqultu ya Rasulullah inni ji'tu min jabala tayyin aklatu rahilati wa at'abtu nafsi wallahi ma taraktu min jabalin illa waqaftu alaih fahalli min hajj faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida salatana hadhi waqafa ma'ana hatta nadfa'a wa qad waqafa qabla dhalika bi arafata lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tafasahu wa qada tafasahu. Baik, rawul khamsah wa sawa al-Tirmizi. Baik, kalau dia jawab tu kaum muslimin dan muslimat kelan kalau di Mina takut tak ada air zaman Nabi dulu lagi tak ada air. Betul. Okey, baik. Dan daripada Urwah bin Mudarris bin Aus bin Harisah bin Lam At-Ta'i berkata, aku pernah datang kepada Nabi SAW di Muzdalifah. Tak kala dia keluar nak solat zuhur, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya aku datang daripada dua gunung Tai, dua gunung At-Ta'i. Aku membuat untaku penat dan badanku capek. Penat. Demi Allah, aku tidak meninggalkan sebuah gunung pun melainkan aku ukuf di situ. Apakah yang demikian itu aku mendapatkan haji? Maka Nabi SAW menjawab, barang siapa menyaksikan solat kami dan ukuf bersama kami sehingga kami meninggalkan Arafah, dan dia ukuf sebelum itu di Arafah di waktu malam atau di siang hari, maka dia telah sempurnakan hajinya, dia telah melaksanakan tujuannya. Baik, hadis riwayat 5. Tengok ya satu-satu. Saya baca semula. Dia berkata, Aus bin Arwah bin Mudarris bin Aus bin Harisah Al-Atta'i ini berkata, aku pernah datang kepada Nabi SAW di Muzdalifah. Baik, Muzdalifah di mana? Mina. Okey, bukan Zulhulaifah, lain. Muzdalifah, Mina. Baik. Tak kala keluar nak solat zuhur, lalu aku bertanya. Baik. Aku pernah datang pada Nabi SAW di Muzdalifah. Ketika ia keluar untuk solat zuhur, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya aku datang daripada Gunung Ta'i. Aku pernah membuat untaku penat dan badanku penat juga. Maksud dia berjalan di Arafah itu.
Demi Allah, aku tidak meninggalkan sebuah gunung pun melainkan aku ukuf di situ. Maksudnya aku duduk. Ukuf maksudnya aku duduk di situ. Berdiam di situ. Apa demikian itu aku mendapat haji? Maka Nabi SAW menjawab, barang siapa yang menyaksikan solat kami dan ukuf bersama kami sehingga kami meninggalkan Arafah, dan ukuf sebelum itu ia ukuf sebelum itu di Arafah di waktu malam atau di siang hari, maka dia telah sempurnakan hajinya dan dia telah melaksanakan tujuannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, dia temu Nabi di Muzdalifah waktu apa? Waktu apa? Zuhur kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat sudah tentulah sebelum Muzdalifah adalah Arafah. Jadi itu sebab Nabi SAW kata, barang siapa yang menyaksikan sembahyang kami, dia ukuf di mana tempat di Arafah itu, sama ada di waktu siangnya atau di waktu malamnya, maka dia dapatlah sempurnakan haji dia. Baik. Okay. Muzdalifah sebenarnya di Mina. Ya, memang Muzdalifah tu dekat dengan Mina lah. Di Mina. Antara. Ini sebagai alasan bahawa siang hari Arafah itu seluruhnya adalah waktu ukuf. Okay. An Abdurrahman bin Ya'mur anna nasan min ahli Najdin atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa waqifun bi Arafah fas'aluhu fa amara munadiyan fanada al-hajj Arafah man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajr faqad adraka ayyamu mina 3 ayyam faman ta'ajjala fi yaumin fala isma alaihi wa man ta'akhara fala isma alaihi wa ardafa rajulan yunadi bihinna, rahul khamsah. Baik. Dan dari Abdurrahman bin Ya'mur atau Ya'mar Rasulullah, sesungguhnya banyak penduduk Najdin datang pada Nabi SAW pada Nabi sedang ukuf di Arafah. Baik. Lalu mereka minta kepada Nabi SAW untuk memberitahukan apa ia pun lalu menyuruh. Baik. Maka ia pun lalu menyuruh seorang tukang seru, maka dia pun menyeru bahawa haji itu di Arafah. Barang siapa datang di Arafah di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka berarti dia telah mendapatkan haji itu. Hari-hari Mina itu 3 hari. Maka barang siapa tergesa-gesa untuk meninggalkan Mina dalam 2 hari, baik, dia pun tidak berdosa atasnya. Dan barang siapa yang mengakhirkan sampai 3 hari, ia pun tidak berdosa. Seruan itu diikuti oleh orang lain pula untuk menyeru seperti itu. Jadi orang ni, kabilah Najdin ni datang pada Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat akan bertanya tentang permasalahan ukuf daripada Arafah. Jadi kalau duk mari tanya seorang, tanya seorang, maka Nabi ambil kesimpulan, Nabi tu elan ramai-ramai. Betul-betul. Seluruh di Arafah ini, iaitu Al-Hajju Arafah. Bermaksudnya ialah haji itu di Arafah. Tak perlulah ya Rasulullah, kami ni duduk di bukit ni, Rasulullah duduk di Uranah ni, adakah kami maksudnya dipanggilkan ukuf di Arafah? Itu sebabnya Al-Hajj Arafah. Mana tempat Arafah tu adalah haji, adalah ukuf. Jadi baik. Nabi tu elan. Kalau tidak, pakat-pakat nak tanya seorang demi seorang. Nabi tu elan. Maka akhirnya Nabi suruh orang lain juga elan menceritakan bahawa haji di Arafah. Maka itu sebab Nabi SAW menjelaskan lagi. Man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajr faqad adrak. Iaitu barang siapa, kata Nabi SAW, datang di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka berarti dia mendapatkan haji itu. Jadi di sini satu dalil nak tunjuknya Arafah tu ada waktu. Bermaksudnya lepas tergelincirnya matahari hari ke-9 dan habis waktu dia hari yang ke-10 sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau misalnya kaum muslimin dan muslimat kalian, dia setengah jam lagi subuh nak masuk, dia pergi pada Arafah, boleh. Tapi masalahnya pula,
Nak jalan ke Arafah, nak jalan ke Muzdalifah, masuk waktu subuh. Dia tidak berada di Muzdalifah. Dia tidak bermalam di Muzdalifah. Ketika tu haji dia sah tak? Sah. Dia kena bayar dam. Baik. Okey. Dan hari Mina itu 3 hari. Mana-mana. Tapi barang siapa yang mana kata paman ta'ajjala fi yaumin fala ithma alaih. Barang siapa yang bersegera 2 hari, 1 malam dia tak buat, maka tidak ada dosa. Sebagaimana hadis kaum muslimin dan muslimat kena Abbas, dia minta izin pada Nabi SAW, iaitu tidak bermalam di Mina. Paman ta'ajjala fi yaumin, iaitu barang siapa yang kata Nabi SAW meninggalkan Mina dalam 2 hari. Maksudnya hari pertama tu dia pergi melontar bermalam. Hari kedua 12, 13 dia tidak bermalam. Ibn Abbas ni tidak, kerana dia nak menyelesaikan masalah binatang ternakannya. Dia minta izin pada Nabi, maka tidak mengapa, tidak bermalam itu. Okey ya. Baik. Tapi kalau kita ni pula nak ambil ayat ni, ada ternakan di Mekah je. Tak ada kaum muslimin dan muslimat. Cuma nasib mandi je di Aziziyah ya saja. Payah nak tinggal. Habis. Itu tidak mengapalah. Tapi esok dia kena datanglah untuk melontar. Cuma bermalam itu dimaafkan. Baik. Okey. Dan seterusnya. Jabir anna Rasulullah SAW qal nahartu huna wa bimina kulluha manharun panharu fi rihalikum wa qaftu huna wa arafata kulluha mauqifun wa qaftu huna wa jam'un kulluha mauqifun. Tapi wallahu a'lam lah kaum muslimat. Kata ulama, kalau nak ikutnya duduk di Mina ni memang tak muat kan. Berapa juta orang, 4, 5, 6 juta orang duduk di Mina. Jadi, tetapi kenapa orang boleh duduk? Kalau nak banding Mina dengan Taman Melewa ni, mana luas abang kali? Tak nak pergi? Luar Mina lagi? Di Gombak? Tak aja ukur lagi, itu jawapan dia. Memanglah kamu. Kalau nak bandingnya, kita kata Mina ni tak berapa luas. Tapi ada sebut Mina ni ibaratkan perut ibu yang dalam perut itu ada anak. Apa maksud dia? Kena tanya orang perempuan. Boleh membesar. Kan kalau kita tengok lah kaum muslimin, anak yang keluar daripada ibu tu keluar nak masuk balik, boleh tak boleh? Aku tahu dah tak boleh. Kamu cepat sangat dia cakap tu. Betul tak betul? Memang tak boleh. Tapi kita tengok kenapalah anak tu boleh duduk dalam perut ibu dia. Begitulah ibaratnya Mina itu dan disediakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun ramai orang, tapi dia tetap dia tak muat. Wallahu a'lam. Okay. Habis. Dan dari Jabir Nabi SAW bersabda, aku menyembelih kurban di sini, iaitu di Mina. Sedang Mina itu seluruhnya adalah tempat penyembelihan kurban. Kerana itu sembelihlah kurban di kemah-kemah kamu. Dan aku pun ukuf di sini, di Arafah. Dan Arafah itu seluruhnya adalah tempat ukuf. Dan aku ukuf di sini. Sedang semuanya adalah tempat ukuf. Baik. Itu sebab Nabi kadang-kadang dia beralih tempat. Duduk kejap sini, boleh tempat lain. Baik. Ini tak boleh tinggal kemah. Duduk dalam kemah. Jadi kalau kita Arafah ni sunnah tidur ke ataupun sekejap? Ya. Dia kalau ikut sunnah dia, kaum muslim dan muslimat kalian,
Nabi tidak tidur di Arafah. Nabi cuma tidur di Mina pada harinya ke-8. Atau hari ke-8 tu Nabi tak bangun apa, Nabi tak buat ibadat apa untuk persediaan di Arafah. Tapi kerana kita ni pula tak pergi ke Mina, tak dapat nak pergilah, memang tak ada nak pergilah. Jadi kecuali orang yang personal yang nak pergi sendiri, bolehlah bawa kemah masing-masing. Kita duduk Arafah, memang kena tidur di Arafah tu sebab tujuan itu adalah untuk kita berehat, untuk melengkapkan diri, untuk apa? Untuk mengerjakan sebanyak mungkin zikir ibadah di pada Arafah pada hari itu. Jadi itu sebab tak ada cerita, kalau tanya adakah sunnah, tidak ada sunnahnya kita tidur di Mina tu. Tapi kerana kita tak dapat tidur di Arafah tu, tapi kerana kita tak pergi ke Mina, kita duduk Arafah. Baik. Dasarnya wal Ibnu Majah wa Ahmad wa nahuhu wa fihi wa kullu fijaji makkata tariqun wa manharun. Dan bagi Ibnu Majah dan Ahmad seperti itu juga, padanya kalimat semua jalan Mekah itu adalah jalan ke Mina, dan tempat menyembelih kurban adalah Mina. Tempat kita ni kaum muslimin sama ada bayar dam ke kurban ke adalah di Mina bagi orang haji. Bayar dam tu di Mina. An Usamah bin Zaid qala kuntu ridban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin farafa'a yadahi yad'u famalat bihi naqatuhu fasaqata khitamuha fatanawala al-khitam bi ihda yadayhi wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra rahul Nasa'i. Panjang sikit ya. Dan daripada Usamah bin Zaid dia berkata, aku pernah membonceng Nabi SAW ke Arafah. Lalu dia mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Lalu untanya berpaling. Kemudian kendalinya jatuh. Kemudian kendali itu diambil dengan salah satu tangannya. Dan dia mengangkat tangannya yang satu dalam doa itu. Kata Nabi berdoa pada Arafah ni siapa? Tak apa nama? Angkat tangan dia. Lepas tu kaum muslim macam mana? Diikatkan tali kendali unta dia tangannya, ikat tali unta di tempat. Lepas tu tali unta dia unta berpaling, ikatan tu tercabut, maka Nabi berdoa angkat belah tangan tu. Tapi hadis ni ada pertikaian ni ulama, ada pertikaian sikit. An Amr bin Shu'aib an abihi an jadi qala kana aksaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ialah dia berkata kebanyakan doa Nabi, itu doa Nabi, iaitu la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu walahul hamdu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Itu doa. Tapi kita tengok kan, kita tengok doa lah. Itu sebabnya diulangi sekali lagi, doa ni terbagi pada dua. Seperti mana kata Izzul Hanafi, dia kata doa ni bagi dua. Doa yang bermaksud alhamdu ataupun as-sana, dan doa yang bermaksud at-talab. Doa ada dua. Pertama doa yang iaitu as-sana, iaitu memuji Allah, itu pun doa. Dan yang keduanya doa adalah at-talab, memohon. Jadi dalam hadis ini bahawa tak adalah Nabi banyakkan doa dia ketika Arafah yang baca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa lahul hamd biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu riwayat. Wal Tirmidzi wa lafdhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairu du'ai du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Dari Tirmidzi meriwayatkan dengan lafaz sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa di Arafah, dan sebaik-baik yang aku baca dan juga dibaca oleh para nabi sebelumku, iaitu kalimah la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Banyak ke doa itu. Okey. An Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar jaa ila Hajjaj ibn Yusuf yauma Arafah
hina dalati syams wa ana ma'ahu faqala ar-rawaha in kunta turidu sunnah faqala hadi sa'ah qala na'am qala Salim faqultu lil Hajjaj in kunta turidu tusibu sunnah fa akhshirul khutbah wa ajjilu salata faqala Abdullah bin Umar sadaqa rahul Bukhari wa Nasai. Baik. Dan dari Salim bin Abdullah, sungguh Abdullah daripada Salim bin Abdullah, sungguhnya Abdullah bin Umar pernah datang kepada Hajjaj bin Yusuf pada hari Arafah ketika matahari sudah tergelincir sedang aku bersamanya, kata Abdullah ni. Hajjaj berkata, ukuhlah kamu di siang hari. Dia pegang rawah ni adalah waktu siang hari sesudah zuhur sampailah terbenam matahari, itu waktu rawah. Hajjaj berkata, ukuhlah kamu di siang hari, itu rawah. Jika kamu menghendaki mengikuti sunnah Nabi. Ibnu Umar bertanya, apakah pada saat sekarang ini? Hajjaj menjawab, ya. Salim kemudian berkata, kemudian aku berkata kepada Hajjaj, jika engkau menghendaki cocok dengan sunnah Nabi, maka pendekkanlah khutbah dan segerakanlah solat. Lalu Abdullah bin Umar berkata, betul Salim. Dia cerita gini, Hajjaj bin Yusuf ni siapa tak kenal dia kan? Gila, dia seorang pemimpin yang zalim. Memang dia memang zalim semua. Dia memang terkenal sejarah. Tadi dia pergi haji juga. Itu zalim atas peribadi dia. Tapi dalam bab menegarakan hak keperluan dia buat. Jadi apabila dia pergi haji sekali lagi dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu apa kata dia, seorang pemimpin, dia ketua, itu naklah kamu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kamu ukuf di sini di waktu rawah ni ialah waktu tergelincir matahari hinggalah sampai nak terbenam matahari. Sekarang ke kata ni? Ya, sekarang. Lalu akhirnya Salim ni dia nasihat kepada Hajjaj, kalau kau nak ikut sunnah lagi, tolong pendekkanlah khutbah kamu tu, segerakanlah solat. Apa maksud dia? Jadi Hajjaj bin Yusuf ni apabila kaum muslimin dan muslimat kerana dia berkhutbah ni, dia cerita kepada orang ramai daripada Arafah panjang. Tadi kau ajak orang buat sunnah daripada dia, iaitu naklah kita berada daripada Arafah ni ikut sunnah Nabi-nya ialah lepas tergelincir matahari hinggalah sampai terbenam matahari. Dia duduk cakap semayang rodok lagi. Lalu Salim kata, kalau kau nak ikut sunnah lagi, pendekkan bercakap, segerakan solat. Itu dia. Baik, atas ni lah kaum muslimin dan muslimat kalian, ada satu terjawab. Kalau kita mengaji Sahih Bukhari, kita akan bertemu tak lama insya-Allah. Imam Bukhari ada satu buat tajuk Alamatu Imamul Jahil. Alamatu Imamul Jahil, tanda-tanda tu imam jahil. Tu imam baca ke tak? Ada tahu? Jadi tanda-tanda tu imam jahil. Jadi di antara tu imam jahil tadi memanjangkan khutbah dan memendekkan solat. Itu tanda tu imam jahil. Maka maksudnya sekali-sekala bolehlah panjang khutbah tu, benar tak? Jangan semua panjang je tapi sembahyang pendek. Itu alamat imam jahil. Ini Imam Nawawi, Imam Bukhari ambil dalil itu. Jadi kalau nak sunnahnya, pendek kalau khutbah tu, segerakan salat. Betul? Baik. Tu imam dia tak jahil. Dia takut gini, ustaz kalau tak baca sekarang khutbah ni sampai habis, nanti ada perepotnya pula. Betul? Kenapalah dah teks diberi dah, direngkahkan. Ada juga lagu tu. Bodoh dah habis. Kena pula duduk sama melewa pula orang tu, lagi berat. Baik. An Jabir qal rahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila mawqif bi Arafah fa khataba an-nasa ala khutbati ula summa adzana Bilalun
summa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khutbati tsaniyah faragha min al khutbah wa Bilal min al adhan summa aqama Bilal fa shalla zuhur summa aqama fa shalla asar. Wah, tapi hadis ni memang dhaif sangat. Dari Jabir berkata, Nabi SAW pergi ke tempat ukhuh di Arafah, lalu khutbah pertama di hadapan halayak. Kemudian Bilal pun mulai azan. Kemudian Nabi SAW berkhutbah kedua. Maka saya khutbah dan Bilal selesai azan. Kemudian Bilal qamat. Lalu Nabi SAW solat zuhur. Kemudian Bilal iqamat lagi. Lalu Nabi solat asar. Tapi sebenarnya Nabi buat satu khutbah. Nabi buat satu khutbah. Itu sebab kalau ikut sunnah betul lah. Khutbahnya dua khutbah ni khutbah jemaah ya. Khutbahnya dua khutbah je itu khutbah jemaah. Sebab itu dah menjadi syarat. Khutbah raya, khutbah apa nama itu semuanya satu khutbah saja. Nah, khutbah istisqa minta hujan. Apalah khutbah raya sama dua raya, dia sunnahnya Nabi buat sekali je. Nabi tak buat dua kali. Faham betul? Itulah tapi hadis ini dibawa oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala digunakan qiyas. Ulama gunakan qiyas. Kenapa khutbah kena dua? Sebabnya khutbah jemaah ada dua, maka dikiaskan kepada khutbah raya jemaah. Itu sebab kadang-kadang itu sebab manusia yang selain pada Nabi dia tak masuk. Ulama besar mana dia tak masuk. Kita tengok Al-Imam Syafi'i, seorang ulama yang kita lima sanjung dia dengan ilmu dia. Dia pernah kata dalam bab tertentu, dia kata la qiyasa fi ibadah. Imam Syafi'i ni pernah kata tidak ada qiyas dalam ibadat. Tapi bila dia tak ada qiyas dalam ibadat, kenapa pula dalam khutbah raya dia buat qiyas pula? Kamu dia tak boleh. Kenapa pula sembahyang qabliyah jemaah pula diqiyas kepada qabliyah zuhur? Sedangkan dalam punya kaedah dia buat la qiyasa fi ibadah. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Imam Syafi'i buat itu. Tapi kenapa dia qiyas? Itu orang kata